Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di rumah secara PDPR. Dan cikgu harap kali ini murid-murid yang tidak dapat menyertai kelas secara bersemuka atas talian Google Meet dapat mengikuti rakaman ini dan dapat bersedia dengan tugasan-tugasan yang cikgu berikan ya. Okey, untuk kali ini kita pergi kepada tajuk masih lagi dalam unit 3 iaitu aneka sukan. Kalau dilihat dalam muka surat 15 hingga 38 lah dalam buku teks tahun 6. Okey, untuk tajuk kali ini apa yang murid akan belajar ialah berkaitan tajuk pembaling hebat. Yang kita dapat pelajari kemahiran ini dalam permainan kriket. Ya. Dan fokus kemahiran kita ialah pada balingan ya. Kalau dalam permainan kriket tu dia ada untuk kemahiran memukul, menghantar bola, tetapi fokus kita ini balingan tangan lurus iaitu kepada macam mana kita nak membaling ke arah wiket ya. Dia ada tiang kayu di belakang pemukul ya, yang nak memukul itu kita kena tujukan ke arah tu ya. Tapi yang kita nak highlight di sini ataupun yang cikgu nak tekankan di sini kemahirannya adalah kemahiran membuat balingan dengan tangan lurus. Okey. Melalui standard kandungan 1.8, murid berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul, dan melalui standard pembelajaran yang murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini, melalui standard pembelajaran 1.8.4, murid boleh melakukan balingan daripada pelbagai aras. Bukan arah pelbagai aras ya. Ingat sebelum ni kita dah belajar, kita ada aras dada, aras bahu, aras atas kepala dan sebagainya. Dan kelajuan mengikut situasi. Okey, situasi ya. Okey, yang seterusnya murid juga akan dapat dalam melalui standard pembelajaran 2.8.4 dapat membezakan penggunaan daya semasa membaling bola pada pelbagai kelajuan. Daya ini adalah rintangan atau halangan ya. Bila suasana kalau murid biasa berlari di kawasan yang lapang ataupun dalam perlumbaan lari di sekolah, kita akan rasa rintangan. Bila kita berlari walaupun kita tak nampak, itu rintangan itu datangnya daripada apa? Angin. Kalau ada hujan, badan padang tu licin, itu antara daya-daya ataupun yang menyebabkan halangan untuk kita dapat berlari dengan baik. Sama juga untuk kemahiran balingan ini, kita akan mendapat membezakan daya-daya yang ada sewaktu kita melaksanakan aktiviti. Okey, ini contoh gambar macam mana kalau tengok cikgu ada bulatkan tu, itulah kaedah kaedah cara balingan dalam permainan kriket. Macam mana kita nak luruskan tangan. Okey, seterusnya. Teknik balingan bola kriket. Kita lihat itu saiz bola. Mungkin saiz bola ini kita tak semestinya dapat bola yang sebenar ataupun real bola untuk bola kriket ini. Mungkin kita boleh sesuaikan. Contohnya yang sama saiz dengan bola kriket seperti bola apa? Bola tenis. Okey, kita boleh gunakan kalau ada kat rumah lah. Kalau tak ada, seperti biasalah, kamu boleh cipta bola itu daripada kertas. Saiz bola itu 10.5 ni sebenarnya saiz genggaman kamu lah. Dia tak besar sangat. Macam cikgu cakap tadi, saiznya sebesar bola tenis. Okey, yang pertama, inilah rupa bola kriket itulah. Rupa bola dia ada macam, dia kulit. Bola ni dilitupi oleh kulit dan dia ada jahitan di tengah tu. Jahitannya. Cara memegang dia, itu cara memegang menggunakan 3 jari. Dia tak boleh pegang, kena sentuh tapak tangan. Dia mesti ke depan sedikit. Itu cara memegang. Kalau sentuh tapak tangan, kita tak akan dapat menggenggam dengan selesa lah. Menggenggam dengan selesa. Untuk dapat keselesaan, 3 jari, 4 jari pun boleh. Okey, ini cara yang pertama. Sebelum kita memulakan balingan teknik. Kita pegang. Berada di sisi sisi peha kita sebelah kanan menggunakan tangan kanan lah, kalau sebelah kiri menggunakan tangan kiri. Tangan lurus. Okey, kita hayun ke belakang, dan yang ketiga kita lepaskan bola itu aras kepala. Bila lepaskan bola itu aras kepala, yang penting dalam perbuatan ini fokus mata kita, kerana bukan saja bola itu yang
penting ya, kelajuan bola, arah bola itu, fizikal badan kita pun kena betul, kedudukan kaki macam mana, bila bola dilepaskan mesti ada lajak. Tahu lajak? Maksudnya buka kaki yang di belakang akan bergerak ke depan, dan fokus mata kita, yang paling penting fokus mata kita kepada sasaran. Okey. Okey, ini kelajuan pergerakan bola. Kita tengok yang ini semasa dia nak buat teknik yang ketiga tadilah. Bola itu nak dilontarkan. Dia tarik dulu, nanti dia akan lepaskan. Dia akan lepaskan dan kaki dia bergerak ke depan. Ini contoh. Kadar kelajuan hayunan semasa balingan. Hayunan ni kita boleh pastikan. Kalau pusingan tangan kita perlahan, maksudnya bola itu pergi dengan perlahan. Tapi kalau pusingan tangan kita tu laju, lebih cepat, jadi bola itu akan pergi lebih laju. Okey, yang kedua, putaran tangan semasa membaling bola. Jadi mesti berlaku putaran sebab kita nak lepaskan bola itu pada aras apa? Aras yang sesuai, aras yang kemuncak. Kemuncak aras kita tu adalah di atas kepala lah, aras kepala. Okey. Okey, ini ada teknik ya, contoh teknik balingan ya, tangan lurus dalam permainan kriket ya. Cikgu nak kamu teliti betul-betul macam mana teknik pelakuan dia dinyatakan dalam video tu. Mungkin cikgu akan ulang 2 kali lah untuk lebih jelas. Okey, kita tonton ya. Okey, tengok. Kedua-dua tangan membuat satu pusingan dengan lengan yang memegang bola menyentuh telinga. Nampak ini pergerakan dia. Step pertama, bila bergerak, satu kaki ke depan. Ingat. Bila tangan kanan, kaki kiri ke depan. Dan bila dilepaskan, mata sentiasa fokus pada sasaran. Nampak, kaki belakang ni mula bergerak ke depan. Bola dilepaskan pada arah atas kepala. Dan ada lajakan kaki. Itu teknik. Itu yang penting ya. Cikgu ulang sekali lagi, kamu tonton. Sebab video ni video yang ringkas. Balingan pusingan lurus, lengan sentuh telinga. Pastikan tangan lurus tu menyentuh telinga. Okey, ini step pertama. Pergerakan. Dan tangan lurus. Dilepaskan ke arah sasaran dan kaki yang di belakang ke depan. Jangan stop. Ada lajakan. Okey, itu saja video ringkas cikgu tunjukkan kepada murid supaya jelas tentang pelakuan. Ingat step-step yang pertama, kedua, ketiga. Cara pegang bola, pergerakan daripada belakang, hayunan tangan bergerak ke atas sehingga tangan ya. Lengan kita mencecah telinga kalau boleh. Nak dapatkan lurus, mesti mencecah telinga. Nak lepaskan bola, bila bola dilepaskan, semasa bola nak dilepaskan, fokus kepada sasaran mata kita dan ada lajakan. Dia tak boleh stop begitu ya. Okey, jadi sebelum kita Okey, sebelum kita mengakhiri kelas kali ini, cikgu ada satu tugasan ya. Seperti biasa, mesti ada satu tugasan yang perlu murid laksanakan bagi kita nak lihat ya bagaimana penguasaan murid untuk mencapai objektif pembelajaran yang untuk kali ini. Okey. Apa tugasan tersebut? Ialah seperti biasa murid kena hantar video ataupun gambar satu perlakuan kemahiran balingan tangan lurus seperti yang ditunjukkan ataupun diterangkan tadi dengan gaya teknik yang betul. Murid boleh sesuaikan ruang dan perlakuan dengan mengutamakan aspek keselesaan dan keselamatan. Murid boleh menggunakan saiz bola kriket seperti mana cikgu sebutkan tadi. Saiz bola kriket tu sebesar bola tenis ataupun
diameter dia ataupun panjang dia 10.8 cm. Sedia ada di rumah ya. Kalau ada bola tu sedia ada di rumah atau menggunakan bola kertas yang dibuat sendiri. Bola kertas tu ingat ringan. Jadi kalau ringan dia mungkin kurang selesa sikit, tapi kurang-kurangnya ada alat yang sesuai yang boleh digunakan supaya murid dapat laksanakan kemahiran ini. Okey, penilaian skor perlakuan berfokus pada teknik yang betul ketika membuat balingan. Yang penting perlakuan skor tu, bagaimana cikgu nak nilai skor tu bermula sebelum. Yang pertama, step pertama sebelum, iaitu pergerakan tangan memegang, kedudukan badan, postur tubuh, kaki dibuka, ada kaki depan sedikit, kaki di belakang sedikit, kaki mana di depan, kalau tangan kanan menggunakan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang sedikit. Okey, lepas tu pergerakan dia ada dua, satu pergerakan badan, kaki kita tu bergerak, yang kedua pergerakan tangan, kita bergerak sedikit dengan menghayunkan tangan. Dan tangan apabila dilepaskan, ingat dalam perbuatan itu fokus mata kita, jangan tunduk. Kalau kepala tunduk tu kita tak fokus. Mata kita fokus kepada sasaran, target sasaran mana yang kita nak pastikan bola itu dapat atau kena pada sasaran ya. Dan tangan kita bila dihayunkan, di mana kita nak lepaskan bola itu? Sewaktu tangan melepasi puncak. Puncak kita di mana? Di atas kepala. Dan lengan kita itu kena pastikan terkena telinga. Baru kita dapat pastikan tangan kita tu lurus. Di akhir sekali apa kita buat? Pastikan juga ada lajakan, iaitu dari kaki yang duduk di belakang, itu kaki kanan tadi, bergerak ke depan selepas bola itu dilepaskan. Okey. Jika ada sebarang masalah berkaitan pembelajaran ini, murid terbiasa melalui aplikasi Google Classroom dalam akaun Delima tu, teks cikgu ataupun boleh cakaplah apa-apa, type kat situ ingin bertanya tentang pelajaran, dan menghantar video ni juga dalam assignment yang cikgu berikan dalam Google Classroom tu. Jika yang belum menyertai, masuk join kelas melalui kod VE24UUK, ataupun kalau tak dapat juga terus boleh WhatsApp pada cikgu ataupun melalui Telegram ke talian 0108746916. Jadi cikgu rasa di sini saja rakaman cikgu bagi murid yang tak dapat mengikuti kelas secara bersemuka dalam online Google Meet. Dan cikgu harap murid terus berada dalam keadaan yang sihat dan selamat di rumah dan bergembira bersama ahli keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di episod ataupun PDPR yang akan datang. Bye bye semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang.